Ibnu Salah dalam Muqaddimah Ibnu Salah yang mengaji hadis ni, mengaji Muqaddimah. Antara kaum yang kuat buat hadis palsu ni, kaum yang sibuna ila zuhud, yang menyandarkan diri kepada zuhud. Zuhud ni soleh, bagus. Bukan zuhud tak bagus, bagus. Imam Ahmad ada Kitabuz Zuhud. Bagus. Tapi dia tengok tak ramai orang baca Quran. Kita kena buat hadis fadilat surah sikit. Maka hadis fadilat surah banyak. Ada yang sahih, tapi banyak juga yang tidak sahih. Nuh bin Abi Maryam yang dikenali dengan Nuh al-Jami', jama'a kulli syai' illa sidq. Dia menghimpunkan semua benda. Jami' ni himpun. Dia menghimpun semua benda melainkan benar, bercakap benar. Dia tidak bercakap benar. Dia tidak bercakap benar. Kenapa tak cakap benar? Dia reka hadis. Kalau tanya dia, niat dia bagus. Sebab apa? Dia kata, orang duk baca kitab Maghazi, orang dah banyak duk baca kitab sirah ya. Bila nak baca Quran, buat fadilat Quran. Quran tu ada fadilat dah, surah semua, tapi dia buat yang reka. Isra' dan Mi'raj, Al-Isra' wal Mi'raj. Orang Islam beriman tentang wujudnya Isra' dan Mi'raj. Mi'raj, Isra' disebut dengan jelas dalam Quran. Surah apa? Surah Al-Isra'. Dikenali juga dengan surah apa? Bani Israel. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Jelas. Dan disebut dalam hadis, dalam isyarat-isyarat ayat yang lain, Nabi Mi'raj. Tak ada maksud. Berapa hari bulan? Tak tahu. Di Malaysia, mereka pilih 27 Rejab. Tapi dari segi pembuktian sejarah itu tidak begitu kukuh. Bukan Isra' Mi'raj itu tak ada. Tapi tarikh tu bila? Kemudian mula dia tambah, pada malam Isra' Mi'raj Nabi jumpa yang ni, perempuan tergantung bawah dada dia, kaki naik atas, kepala turun bawah, jenis perempuan tak pakai tudung. Lepas tu tengok dunia, umur dah tua, bongkok 7, itulah dunia. Isra' Mi'raj tu ada, tapi cerita-cerita ni tambahan yang tidak sahih. Bukan menafikan Isra' Mi'raj. Bila orang yang tak faham dalam bidang ni, dia kata, puak-puak ni Isra' Mi'raj pun tak percaya. Bukan kita tak percaya Isra' Mi'raj. Tafsil cerita tu, dia memerlukan nas, sebab kita tak jumpa Nabi. Kalau kita jumpa Nabi, senang tanya Rasulullah, malam tu Rasulullah nampak apa? Senang. Lau kana bainana, kalau Nabi dah di kalangan kita, senanglah. Tapi Nabi tak ada. Yang ada ialah hadis-hadis Nabi SAW untuk kita rujuk. Dan sebab itu maka pentingnya sanad. Ni ada kuliah hadis nanti masuk. Nak kena kaji rawi daripada fulan kepada fulan, tujuannya untuk tahu sahih dan tak sahih. Ada orang zaman ni, dia kata mereka ni mengaji tak ada sanad. Kita habang, sanad tu bukan tujuan syok-syok. Sanad tu tujuan untuk membuktikan kesahihan matan. Semua orang dia habang dia ada sanad. Kalau pelajar-pelajar pergi rumah saya pun di dinding rumah saya penuh juga dengan sanad. Sanad Waliullah Dehlawi lah, sanad sampai Kausari punya sanad. Semua sanad ada macam-macam. Sanad hak Madinah, sanad apa. Tapi sanad itu bak kata Ibnu Salah untuk berkat dia. Kalau nama kita masuk dalam sanad tu, dhaif hadis tu. Betul tak? Tak layak kita nak jadi rawi hadis. Kena rawi hadis memerlukan kualiti yang hebat. Berpadalah dengan sanad Bukhari, sanad Muslim. Kerana buku-buku itu telah dibukukan dan kita yakin itulah
buku Bukhari, dan ulama dah sepakat yang inilah teks Bukhari, inilah teks Muslim. Ada perbezaan naskah satu dua tempat, perbezaan itu benar-benar teknikal yang diselesaikan dalam ilmu manuskrip. Okey. Jadi ini kerja kita. Iaitu kerja apa? Orang yang mengaji di Kuips ni tak boleh tengok ada hadis yang forward. Kena check dulu, betul ke hadis ni? Kalau tidak, macam-macam. Manusia suka buat hal yang. Manusia ni dia pelik. Orang nak guna nama Nabi ni macam-macam. Pasal kalau guna nama dia tak laku, dia guna nama Nabi. Macam saya pernah sebut banyak kali. Hatta berkelahi sama-sama mazhab pun guna nama Nabi. Itu yang dulu selalu saya ulang. Bila Imam Syafi'i muncul dengan segala keilmuan dia, tak ada masalah apa. Semua imam-imam yang 4 ni imam yang hebat. Abu Hanifah dengan segala kehebatannya, dia satu-satunya imam yang bukan orang Arab dalam fiqh, daripada yang 4 ini di keturunan Farsi. Dari segi ilmu hadis, Abu Hanifah bukanlah tidak ada ilmu dalam hadis. Dia ambil ilmu dia Hamad bin Abi Sulaiman. Tapi dari segi ilmu hadis secara perbandingan, tidaklah Abu Hanifah itu seperti Imam Ahmad atau Imam Syafi'i rahimahullah, tidak juga seperti Imam Malik. Tapi dia dari segi ahli qiyas, dari segi ilmu, mengambil ilmu daripada Abdullah bin Mas'ud. Kata Ali bin Abi Talib, pemuda ini, yakni Abdullah bin Mas'ud, telah memenuhi Iraq dengan ilmunya. Tak ada masalah apa. Tapi bila politik, bila pengaruh agama dah nak jadi macam politik, dah mempengaruhi orang besar dan seumpamanya, orang pengikut Abu Hanifah apa semua ni, dia tak selesa bila jumpa muncul tokoh-tokoh baru. Bukan Abu Hanifah yang tak selesa, mereka. Sebab itu Al-Imam Al-Bukhari, dia macam sedikit, kita rasa macam sedikit terasa dengan cara layanan pengikut-pengikut Abu Hanifah kepada dia. Sehingga kadang-kadang dalam sebutan dia tidak highlight sangat nama Abu Hanifah dalam sahih dah. Imam Malik, Imam Syafi'i, bila tengok Imam Syafi'i berkembang dengan pengaruhnya, dia kata, dia buat hadis palsu. Sayati ala ummati rajulun ismuhu Muhammad bin Idris wa huwa adarru ala ummati min iblis. Hada kadzab. Akan datang kepada umatku satu orang namanya Muhammad bin Idris, dia lebih bahaya kepada umatku daripada iblis. Ni yang ambil potongan ni, jangan ambil separuh pula. Dia lebih bahaya pada umatku daripada iblis. Ini hadis palsu, dibuat oleh orang agama kerana takut pengaruh mazhab lain muncul. Wa yakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Abu Hanifah wa huwa sirajun munir. Akan ada dalam umatku satu lelaki nama dipanggil Abu Hanifah, dia adalah cahaya yang menerangi. Pelita. Palsu. Mari Syiah, Fadilan Ali. Mari sebagian pengikut Sufi melampau, perjumpaan dengan Khidir. Macam-macam lagi. Sebab tu Nabi kata, bila ditanya oleh Huzaifah, hal ba'da dzalika syarru min khairin, adakah selepas kejahatan itu akan ada kebaikan? Naam, kata Nabi, walakin fihi dakhan atau fihi dakhal dalam riwayat. Ya, tetapi ada dakhan, ada kekeliruan. Qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadiyi. Kaum yang akan bersunnah bukan dengan sunnahku dan berpetunjuk bukan dengan petunjukku. Ini menyebabkan tanggungjawab ahli-ahli ilmu ini untuk apa? Membawa ilmu yang maklumat yang sahih.
Sebab tu di Kuib sini hadis-hadisnya hendaklah disaring. Hadis-hadis yang sabit menjadi hujah. Hadis-hadis yang dhaif boleh dijadikan sebagai dalam bab tarhib dan targhib, bab menggalakkan, kita okey. Itu mazhab jumhur. Hadis-hadis dhaif boleh untuk menggalakkan dengan syarat ia bukan terlalu dhaif. Dia bukan terlalu dhaif, dhaif yang teknikal. Tidak ada padanya rawi yang kadzab, matruk. Ini Yusuf belajar dalam bidang hadis. Kemudian dia yang darij tahta aslil am, berada di bawah satu asas yang memang ada. Sifat solat tu 2 rakaat tu memang dah ada. Solat duha memang dah ada. Mari pula fadilat solat duha, hadis yang dhaif boleh dibaca untuk menguatkan semangat kita. Tapi tak boleh dibagi orang rasa macam hadis ni macam hadis sahih. Tapi kita baca nak bagi semangat. Mana tahu kod dia sahih. Rawi tu sikit ada masalah teknikal. Ini peranan siapa? Peranan ni. Pelajar-pelajar sini. Yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluhu, kata Nabi. Ilmu ini akan dibawa bagi setiap generasi orang-orang yang adil ni. Mudah-mudahan. Amin. Yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Hadis riwayat Al-Adi Imam Ahmad diriwayatkan ramai dalam riwayat ini disahihkan oleh Ibn Qayyim. Ilmu ini akan dibawa bagi setiap generasi orang yang amanah untuk bawa ilmu ni. Apa dia? Membersihkan daripada ilmu ini tahrif al-ghalin, penyelewengan orang yang melampau. Macam mana? Kuat agama, nak agama tapi melampau. Kafirkan orang, ibadah dah melampau-lampau, tinggalkan anak isteri, tak pedulikan dunia ini. Pasal apa? Kononnya hanya nak beribadat ataupun berlebih-lebih dalam beribadat ataupun melampau sampai menghukum orang lain. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna